Soalan esei 3. Dengan berpandukan raja, okey, nanti kita kena sediakan raja. Terangkan mengapa bahagian kelok cos sud. Okey, so cos sud iaitu kelok MC ya, marginal cost yang berada di atas kelok kos berubah purata. Kos berubah purata. Average variable cost iaitu ABC merupakan kelok penawaran firma pasaran persaingan sempurna. Jadi, kelok penawaran SS. So, bermaksud raja yang kita sediakan nanti mesti ada kelok MC dan juga ada kelok ABC dan selain daripada itu kita juga ada kelok SS. Okey, untuk maklumat anda, dekat sini kita akan buat dua raja yang berlainan. Okey, MC dengan ABC ini kita akan gabungkan pada satu raja. Kelok SS ini dia adalah pada raja yang kedua. Okey? Saya ulang, MC dengan ABC adalah pada raja yang pertama dan kelok SS ini adalah pada raja yang kedua. Okey, jadi Miss akan cuba sediakan lakaran raja dululah. Saya akan sediakan paksi XY untuk kedua-dua raja ini. Okey, jadi Miss akan sediakan paksi X dengan paksi Y dia. Okey, bagi raja sebelah sini, sebab tadi Miss sudah kata kita nak gabungkan ada MC, ada ABC kan. Okey, jadi yang ini kita akan labelkan CPR kurungan RM. Yang ini adalah asalan. Ini Q kurungan unit. Dan raja yang kedua ini, tadi saya sudah beritahu, ini adalah berkaitan dengan kelok penawaran. Jadi anda pun sudah tahu bahawa masa bab 2 kan you belajar kelok penawaran. Paksi Y ini apa yang perlu dilabelkan, Afiq? Price. Price. Okay. Okay, RM. Paksi X lah, Afiq. Unit Q. Okay, thank you. Inilah dia. Okay, dan anda pun tahu bahawa kelok penawaran. Apakah bentuk kelok penawarannya, Baiti? Mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Okay, thank you. Nanti anda mesti sediakan kelok penawaran yang mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Tapi sekarang yang ini adalah berkaitan dengan pasaran persaingan sempurna. Jadi ini adalah berkaitan dengan firma punya. So sekarang kita tengok yang berkaitan dengan kelok permintaan firma. Lutfil, apakah bentuk kelok permintaan firma? Mendata. Mendata. Kenapa dia mendata ya? Sebab dia anjal sempurna. Ya. Kenapa dia ancang sempurna? Adawiyah? Pengambil harga. Yes, pengambil harga ataupun penerima harga. Itulah sebab kelok permintaan firma bersifat anjal sempurna. Ingatlah, saya ulang, sebagai pengambil harga ataupun penerima harga. Maka tepiklah kelok permintaan yang bersifat anjal sempurna. Okey, DD kosong sama dengan MR kosong sama dengan AR kosong. Okey, sekarang saya akan sediakan kelok MC. Kan raja dia ada sebut. Soalan dia tadi ada sebut bahagian kelok kosud kan? So sekarang Miss akan buat kelok MC. Okay, MC. Okay, sekarang keseimbangan firma tercapai apabila Kusha? MR sama dengan MC. Okay, MR sama dengan MC. Ya, ini titik keseimbangan dan kita labelkan E kosong. Harga keseimbangan, okay, inilah P kosong lah. Dan kuantiti keseimbangan, okey, inilah dia Q kosong. Okey, jadi sekarang saya nak anda huraikan keseimbangan firma ini. Tapi cara kita huraikan ini, kita akan mula pada tingkat harga P kosong. Okey, lepas tu baru sebut keseimbangan firma. Okey, macam mana kita nak huraikan bahagian ini? Wai Hong? Pada tingkat harga P kosong, firma mencapai keseimbangan firma pada titik E kosong di mana kelok MC bersilang dengan kelok MR dengan kuantiti keseimbangan Q kosong. Kena mention MR kosong. MR kosong dengan kuantiti keseimbangan Q kosong. Yes, itulah dia.
Okey, untuk kes ini kita kena spesifik MR kosong ini sebab nanti ada banyak kilo MR yang Miss akan sediakan. Jadi kena spesifik MR kosong. Okey, jadi jawapan Wei Hong itu kira betul lah. So you akan huraikan yang pertama itu pada tingkat harga P kosong. You huraikanlah keseimbangan dia macam mana. Okey, so ini hanya part yang pertama sahaja. Sekarang saya nak sambung part yang kedua. Yang kedua itu saya nak tengok dari segi keuntungan yang diperoleh. Jadi nak tengok yang keuntungan itu saya akan sediakan kelok AC. Okey, so kelok AC itu anda boleh buat dekat mana-mana sahaja. Tetapi Miss akan buat dekat sini lah katakan. Okey, ini kelok AC saya. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok apakah jenis keuntungan yang diperoleh. Untung lebih normal ke, untung normal ke ataupun untung kurang normal. Sekali lagi saya ingatkan, jangan tertarik dengan titik minimum ini. Tengok, nak tengok keuntungan, kita tengok antara AR dengan AC. Yang ini AR, AC. Jadi sekarang saya nak tanya, apakah hubungan antara AR dengan AC? Apa lebih daripada apa? Aina? AR lebih daripada AC. Okey. Untung apa yang diperoleh? Untuk lebih normal. Okey. Jadi anda memberitahu bahawa firma memperoleh untung lebih normal. Bagi tahu alasan AR. Okey. Tetapi sekarang anda tengah tengok AR yang mana satu? Yang ini. Spesifik. AR kosong melebihi AC. Jadi, you nampak bahawa dia dapat untung lebih normal. So, sekarang soalan saya yang seterusnya. Adakah firma akan teruskan operasi? Syahira Saiful? Firma akan melakukan operasi. Ya, firma akan teruskan operasi. So, kalau teruskan operasi itu bermaksud ada output yang dihasilkan. Jadi ada output yang dihasilkan, maksudnya nanti ada titik itu boleh digunakan untuk terbitkan kilo penawaran lah. Jadi dekat sini kita pun buat dotted line, panjangkan P kosong. Kemudian buat dotted line, okey, agak-agak lah kat sini. Okey, Q itu Q kosong. Dan anda labelkan titik E ini, titik E kosong. Okey, sebab ada output yang akan dihasilkan ataupun ditawar ataupun dikeluarkan oleh firma. Jadi wujudnya satu titik dekat sini. Okey, sekarang katakan saya nak tengok, okey, pada tingkat harga ini ya. P1. Okey, so ini pun sama. Jadi saya akan labelkan DD1 sama dengan MR1 sama dengan AR1. Okey, juga sama, tolong Miss tentukan tingkat keseimbangan dia dulu. Sekarang fokus kita adalah pada P1 ya. Fokus P1, P kosong abaikan, tengok P1 sahaja. Okey, so sekarang saya nak tanya, keseimbangan firma tercapai apabila Syahira Talib? MC sama MC? apabila kalau MC bersilang dengan kalau MR1. Yes, so point dia kat sini. MC bersilang MR1. Ini MR1 kan? Okay, so sini MC. Ini titik keseimbangan. Jadi kita labelkan sini E1. Okay, so ada P1, you buat dotted line ke bawah. Okay, tulis ini Q1. Okay, sekarang saya nak minta anda huraikan perenggan yang ini. Okay, Syahira Talib huraikan pada tingkat harga P1. Pada tingkat harga P1, keseimbangan firma tercapai pada titik E1 apabila kelok MC bersilang dengan kelok MR1 dan pada kuantiti keseimbangan Q1. Ya, itulah dia. So, anda pun huraikan sahaja. Okey, seterusnya, saya step yang kedua tu, saya nak pastikan dari segi keuntungan yang diperoleh. Jadi, nak tengok keuntungan itu, kita bandingkan antara AR dengan AC. Okey, kita sudah ada AR. Okey, AR kita, fokus yang ini. AR satu kat sini. Tengok mana AC.
Okey, dekat keseimbangan bagi dia naik sehingga sentuh AC. Kat sini. Okey, jadi sekarang Miss nak tanya, apakah hubungan AR dengan AC dan apakah jenis keuntungan yang diperoleh Wong? Dia, okey, Miss guna pen yang berwarna lain lah. Anda, okey, sekarang you tengok AR kamu, AR dekat sini, point ini. AC itu, anda kena fokus mana kilo AC itu. You bagi dia titik ini sehingga sentuh AC. You tengok, AC kamu kan kat atas sini kan? Pada keseimbangan E1. Jadi apakah hubungan antara AR dengan AC? Ya, Wong. AR1 lebih kurang daripada AC. Okey, jadi apakah untung yang diperoleh? Untung kurang normal. Okey, thank you. Jadi kita pun beritahu bahawa maka Prima memperoleh untung kurang normal. Kenapa anda kata demikian? Sebab AR1 kita adalah kurang daripada AC. Mana AC kita? AC ke atas. AC kita hanya fokus 1 kilo sahaja. Sekarang yang ubah itu semua hanya kilo permintaan. That's why saya mula dengan pada tingkat harga P1. Anda hanya fokus yang ini je. Okey, jadi AR1 kurang daripada AC. Okey, so sekarang apabila Prima dapat untung kurang normal ini, ya, masa ini dia akan fikir, dia nak teruskan operasi ke ataupun dia nak berhenti operasi. Jadi nak teruskan operasi ke berhenti operasi itu, okey, tengok. Kan tadi soalan dia minta ABC kan? Sekarang kita akan lakar kilo ABC ini. Okey, katakan ABC saya buat kat sini. Okey, so ini ABC ya. Okey, so sekarang pada point yang sama ini juga, okey, sila beritahu saya, adakah, okey, yang ini adalah berkaitan dengan tindakan Prima. Sama ada dia nak teruskan operasi ke ataupun berhenti operasi. Jadi, tindakan ini, nak tentukan dia nak teruskan operasi ataupun berhenti operasi ini, kita akan bandingkan antara AR1 dengan ABC. So, anda cuba tengok AR1 pada point ini. Mana ABC kita? Okey, cuba tengok raja ini. Jadi sekarang, apakah hubungan antara AR dengan ABC? Arulan? AR1 sama dengan ABC. Okey, boleh beritahu saya, itu bermaksud apa? Titik tutup Prima. Okey, so kita pun beritahu bahawa Prima telah capai titik tutup Prima. Okey, Arulan, apa yang anda faham dengan titik tutup Prima ni? Prima ada dua pilihan, sama ada boleh tutup operasi atau boleh tutup operasi. Okey, jadi kalau anda kata dia boleh teruskan operasi pun boleh, nak berhenti operasi pun boleh, apakah nasihat kita kepada Prima tersebut, Arulan? Teruskan operasi. Okey, thank you. Okey, apabila Prima capai titik penutupan Prima, kita akan galakkan Prima itu teruskan operasi. Okey, kenapa kita galakkan Prima tersebut teruskan operasi? Jaga nama baik syarikat. Yes, kita nak jaga nama baik syarikat. Okey, ini kita fikir secara logik pun dapat punya. At least bagi 1 ataupun 2. Kalau saya nak minta lagi 1. Kekalkan pelanggan. Yes, good. Okay, thank you Lufil. Kekalkan pelanggan yang sedia ada. Okay, dan ada beberapa alasan lagi. Nanti cuba tengok. Okay, so masa anda huraikan peringkat ini, saya ulang. Step yang pertama, anda huraikan keseimbangan Prima. Anda mula pada tingkat harga P1. Apa yang berlaku keseimbangan semua itu. Bagi tahu bahawa Prima dapat untung kurang normal sebab AR1 kurang daripada AC. Jadi apabila dia dapat untung kurang normal ini, dia akan cuba pertimbangkan sama ada nak teruskan operasi ke berhenti operasi. Jadi nak tentukan bahagian itu, kita mesti ada kelok ABC. Jadi daripada ABC yang disediakan ini, kita dapati bahawa AR1 kita sama dengan ABC. Bermaksud Prima telah mencapai titik penutupan Prima. Bagi tahu juga, bermaksud apa titik penutupan Prima ini? Dia nak teruskan operasi pun boleh, dia nak berhenti operasi pun boleh.
Tetapi kita galakkan Prima teruskan operasi. Bagi tahu at least satu alasan. Dekat sini Miss sudah bagi 2 alasan dah. Okey, jadi dia akan teruskan operasi. Bermaksud ada output yang dihasilkan. Ini P1. Okey, jadi kuantiti kita, ini Q1. Titik ini, labelkan. Ini apa? I1. Jadi dapatlah I1. Okey, kita cuba tengok satu tingkat harga lagi. Kalau saya tengok sini, ini P2. Okey, so nanti anda pun huraikanlah pada tingkat harga P2. Tengok apa yang berlaku. Jadi sila beritahu saya keseimbangan Prima tercapai apabila, Adawiyah cuba yang ini. Ya. Keseimbangan Prima tercapai apabila MR berapa tu? MR2 MR2 bersilang dengan MC. Okey, good. Inilah dia. So ini pun I2 lah. MR2 bersilang dengan MC. Okey, dan kemudian kita pun tentukan harga keseimbangan memang sudah tahu dan output keseimbangan ini adalah Q2. Okey, Adawiyah boleh huraikan peringkat yang penuh bagi pada tingkat harga P2, silakan. Pada tingkat harga P2, titik keseimbangan Prima tercapai apabila MC pada titik I2 apabila MC bersilang dengan MR2. Kuantiti keseimbangan Prima Q2. Okey, anda pun huraikan lah. Jadi sekarang pun sama, anda kena tengok hubungan antara AR2 dengan AC. Okey, sekarang kita cuba tengok Miss guna pen yang berwarna lain. AR2 kita dekat sini. Okey, so anda hanya fokus pada I2 sini sahaja. Cari mana AC. Tak bawah ke? Sama point ini ke? Ke kat atas? Okey. Wong, tentukan hubungan antara AR2 dengan AC. Saya rasa AR2 lebih kurang daripada AC. Okey, kita check AR2 dekat sini, AC kita, anda bagi dia naik sehingga sentuh AC. Tengok ya, AC ke atas. Sebab kita hanya fokus E2 ini bagi dia naik. So bermaksud, ya betul, AR2 kurang daripada AC. Jadi Wong, untung apa yang tipu oleh? Untung kurang normal. Okey, sekali lagi dia dapat untung kurang normal. Kenapa kata demikian? Sebab AR2 kurang daripada AC. Okey, seterusnya apabila dia dapat untung kurang normal ini, kita nak fikir sama ada dia akan teruskan operasi ataupun berhenti operasi. Jadi, kita akan tentukan hubungan antara AR2 ini dengan ABC. Okey, fokus balik AR2. Okey, tengok ini kilo permintaan yang kita fokus yang ini saja. Okey, ini AR2 kita. ABC kita berada di mana? Atas ke? Sama ke? Ke bawah? Okey, Baiti? Di atas. Di atas. Jadi apakah hubungan dia? ABC lebih besar daripada AR2. Ya. Dengan reti kata lain, AR2 kurang daripada ABC. Sebab AR2 kita dekat sini, ABC kita kat atas sini. Jadi dia kurang daripada dia. Apabila AR2 kurang daripada ABC, jadi Bis nak tanya, apakah tindakan Prima? Okay, Aina? Prima tutup operasi. Ya. Ataupun kita boleh kata bahawa Prima akan berhenti operasi. Kalau Prima berhenti operasi, ada output yang dihasilkan ke? Syahira Saiful? Tak ada. Ya, tak ada. Jadi kalau tak ada, anda tak perlu tunjuklah ini P2 ke Q2, biarkan sahaja. Okey, jadi sekarang step yang keempat, kita fokus kelok yang sebelah sini, kita sudah ada 2 titik kan? So bermaksud titik E1 ini, dia adalah P1, P1 memang output yang ada output yang dihasilkan. Ini pun sama. Jadi kita akan sambungkan titik E1 dan E0 ini. Okey, jadi kita pun beritahu bahawa
Sambungkan titik E1 dengan E0 ini. Maka terbitlah kelok penawaran. Ini kelok SS yang mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Saya ulang. Sambungan titik E0 dan E1 terbitlah. Okey. Kelok penawaran kelok SS. Okey. Kelok SS yang mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Okey. Sekarang kita cuba tengok apa yang Miss nak highlight dekat sini ya. Pastikan bahawa point yang terakhir ini dia mesti adalah titik minimum ABC. Tengok ini kan ABC kan? Okey, kenapa? Kita tengok semula soalan dia. Kelok MC yang berada di atas ABC. So bermaksud kelok MC yang inilah, kelok MC yang berada di atas minimum ABC. Okey, yang ini. Okey, kita tengok semula kelok MC yang berada di atas kelok ABC. Yang di atas di kelok ABC. Itulah dia. Okey, dan dia kata dia sebenarnya merupakan apa? Merupakan kelok penawaran. Okey, yang ini kelok penawaran dia. Tengok yang warna biru ini dengan yang ini. Okey, jadi apa yang Miss nak sampaikan dekat sini, sebenarnya kelok penawaran dia adalah kelok MC. Tetapi pastikan dia adalah berada di atas titik minimum ABC ini. Okey, dan kemudian anda pun boleh salinlah selepas you tulis yang ini, sambungan titik E0, E1 ini terbitlah kelok penawaran yang mencurun ke atas dari kiri ke kanan kan. Okey, lepas itu anda sambung dengan apa? Okey, kita boleh kaitkan bahawa kelok penawaran prima pasaran persaingan sempurna, salin yang ini, dia sebenarnya adalah kelok apa? Kelok yang ini, salin balik. Kelok MC prima. Okey, yang berada di atas kelok ABC ataupun yang bermula pada titik minimum ABC pun boleh. Okey, saya ulang Jadi selepas anda cerita sambungan titik E0 dengan E1 ini, terbitlah kelok penawaran yang mencurun ke atas dari kiri ke kanan. Okey, maka kita kata bahawa kelok penawaran prima pasaran persaingan sempurna, okey, dia sebenarnya adalah kelok MC prima, okey, yang bermula pada titik minimum ABC. Dia sebagai kesimpulan lah, anda rumus balik apa yang nak huraikan sahaja. Okey, lagi satu perkara yang Miss nak highlight dekat sini. Okey, katakan you punya kelok penawaran itu, okay, you bukan mula daripada E1, you mula kat bawah sini. Ada panjangkan sikit lah. So, kalau katakan anda buat kelok penawaran yang sedemikian, ini kira salah. Sebab kita sudah tahu bahawa kalau katakan kurang daripada ABC itu, firma akan terus berhenti operasi. So, bermaksud kalau berhenti operasi itu, tak ada output yang dikeluarkan. So, sila pastikan bahawa kelok penawaran anda mesti mula pada titik E1 ini. Di mana dia adalah titik minimum ABC. Dan kalau anda cuba tengok huraian yang Miss bagi ini, sebenarnya saya hanya huraikan 3 tingkat harga saja. P0, P1, P2. Dan you nampak P0 saya cerita pasal untung lebih normal. Dan P1 saya fokus untung kurang normal. Prima capai titik penutupan, titik tutup prima. Dan P2 ini saya fokus untung kurang normal juga, tapi saya nak kaitkan dengan berhenti operasi. Untuk maklumat pelajar, dekat sini anda sepatutnya terangkan sekurang-kurangnya 3 tingkat harga yang berlainan. Tapi saya tak kisahlah untuk P0 ini, you nak cerita untung lebih normal pun boleh, you nak cerita untung normal pun boleh. Ataupun you nak teruskan untung kurang normal, you nak cerita teruskan operasi pun boleh juga. P1 ini pun sama, ikut suka hati kamu. Okey, kalau anda tengok video yang Miss hasilkan itu, video untuk kuliah,
Miss memang cerita untuk semua tingkat harga. Untung lebih normal, untung kurang normal teruskan operasi. Okey, untung kurang normal capai titik tutup prima dan untung kurang normal berhenti operasi. Okey, ada 5 yang Miss terangkan dekat sana. Anda pilih mana-mana 3 sahaja untuk terangkan. Okey, untuk jawablah untuk esei anda. Okey, jadi so selesailah perbincangan kita bagi soalan esei 3 ini.